Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai kepada tajuk yang terakhir. Subtopik yang terakhir, bab 7, iaitu berkaitan dengan rukun negara. Secara kebetulan pagi ni cikgu mendengar satu webinar yang baik yang berkaitan dengan rukun negara yang disampaikan oleh penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu, Universiti Teknologi Mara, iaitu Profesor Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Menarik sebab dia menceritakan tentang rukun negara dan juga menceritakan tentang peranan raja. Satu webinar yang pada cikgu kita kena semua tengok. Okey. Dalam bahagian ini, bila kita belajar, pelajar akan lebih memahami fungsi rukun negara itu. Kita nak belajar ini tentang rukun negara ini, tonggak. Dia lagi T tak masuk tonggak ni. Apa tujuan dia? Bila sebut tonggak ni, dia rukun negara ini, dia adalah satu ideologi kita yang ada di negara kita untuk, ini nilai dia, menyatukan dan membimbing rakyat ke arah perpaduan. Kita dah belajar tentang bahasa, kita dah belajar tentang pendidikan, kita dah belajar tentang budaya, kita dah belajar sukan. Hari ni kita nak belajar ni menarik. Rukun negara yang pelajar, kalau di perhimpunan, pelajar akan ikrarkan setiap kali perhimpunan kan. Okey. Kalau kita tengok rukun negara ni, dia unik. Kalau soalan, kenapa rukun negara ini unik? Soalan tanya macam itu. Soalan dia tanya tentang keunikan rukun negara. Mana pelajar nak jawab? Keunikan rukun negara ni pelajar boleh tengok di sini. Okey. Kalau cikgu boleh letaklah, kita letak dengan warna merah sikit. Apa yang kita nampak unik di sini? Dia ada susunan, nampak? Prinsip hidup masyarakat. Lari sikit tu. Prinsip hidup masyarakat yang ada apa? Yang ada apa dalam kita tengok situ? Okey, satu kita tengok. Situ kita nampak ada nilai kenegaraan dan norma sosial yang ada aspek politik, ekonomi, agama, budaya dan perundangan. Ini uniknya. Dan kena ingat bahawa rukun negara ini salah satu perkara yang yang kita panggil pelajar perlu hafal, perlu faham, yang penting kena amalkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam masyarakat majmuk ini. Baik, kita tengok sedikit tentang sejarah rukun negara ini. Bila rukun, kita dah belajar sedikit dalam bab sebelum ini, khususnya dalam bab berkaitan dengan peristiwa 13 Mei. Tengok sejarah pembentukan rukun negara. Bila sebut sejarah pembentukan rukun negara ni, situ pula dia perginya. Ini betul ya. Okey. Kita nampak dia ditubuhkan pada bila? Ini boleh jadi sebagai satu soalan objektif. Bila rukun negara ni tubuhkan? 13 Mei. Bagaimana ditubuhkan? Ini kita kena faham. Bagaimana ditubuhkan? Ini adalah pemikiran dan hasil perbincangan daripada Magellan. Sekarang kita pernah dengar Magellan. Sekarang ni pun dengar Magellan balik kan? Kita tengok di sini. Dan dirasmikan bila? Ini lagi satu lagi soalan objektif boleh disoal. Siapa yang merasmikan? Yang merasmikannya ialah yang di-Pertuan Agong. Rasmi oleh yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Jadi kita nampak di situ. Ada satu objektif boleh ambil siapa yang rasmi, tarikh. Ada dua situ. Dan ini. Kalau soalan objektif boleh juga soal lagi. Mana lagi soal? Ini. Dia kata pada tahun 2020 berapa tahunkah
rukun negara ni dicipta? Kalau pelajar kena jawablah sini. Kena jawab sini. Genaplah 50 tahun, tak cantik situ ya. Kita ambil yang inilah. Ini. Genaplah 50 tahun rukun negara dicipta bila? Pada tahun 2020. Cuba kita tengok setiap kali perhimpunan rasmi kerajaan. Kalau boleh kita baca ikrar rukun negara supaya setiap masyarakat dia memahami kepentingan rukun negara. Ini logo rasmi sambutan rukun negara. Cuba tengok. Pelajar nampak di situ, ini logo sewaktu sambutan rasmi pada sambutan yang ke-50. Ini kita nampak. Okey. Kalau pelajar yang tak jelas apa maksud ideologi je gua, ini ideologi. Ini fahaman lah, kita ada ideologi ini ialah fahaman. Okey. Jadi jelas pelajar kita nampak di situ. Apa yang ada pada rukun negara ni, tengoklah. 5 prinsip rukun negara. Nampak? Rukun negara ada berapa prinsip? Soalan tanya. Di sini boleh soal. 5 prinsip rukun negara. Dia tanya sini apa? Mungkin dia tanya berapa. Belum tanya urutan lagi. Bulan dan bintang melambangkan apa? Bulan dan bintang ni apa maksud? Ini mungkin dia tanya tentang maksud. Jadi kita tengok situ. Cuba pelajar tengok betul-betul. Okey. Yang ketiga, tengkolok. Soal tengkolok. Apa maksud tengkolok? Tengkolok ni yang biasanya orang Melayu memakai pada majlis-majlis tertentu lah. Kita nampak tengkolok ini adalah sebagai apa kita panggil, satu simbol orang Melayu lah. Simbol prinsip kesetiaan kepada raja dan negara serta melambangkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Ini pun boleh soal tentang maksud. Dan bawah tu pun ada lagi. Okey, 50 biru. Biru sama maksud dengan bendera biru tu melambangkan perpaduan lah Okey. Kita tengok matlamat ke arah kesejahteraan. Dengan kita memahami rukun negara, matlamat. Matlamat ni maksudnya apa? Ini ialah tujuan. Tujuannya apa? Okey, kalau kita tengok saya besarkan. Kita nak membentuk masyarakat yang demokratik. Apa itu demokratik? Kita tengok situ Demokratik. Demokratik ni pelajar boleh tengok sedikit perkataan demokrasi. Kita ni kan negara demokrasi, berparlimen, sistem raja berperlembagaan. Itu semua kita dah belajar. Yang mana kita nampak di sini. Cuba faham betul-betul. Rakyat bertindak melalui parlimen yang dilantik menerusi perlembagaan. Kita lantik MP-MP kita melalui sistem pilihan raya. Dan rakyat dia ada hak kebebasan kegiatan politik. Senang cerita demokratik ni lebih kepada politik lah Jadi kita kena hati-hatilah. Kita ni masyarakat yang berbilang kaum, kena sentiasa lebih bertoleransi dan hormat menghormati. Dan cikgu suka ayat bawah ni. Kepentingan negara hendaklah diutamakan lebih daripada kepentingan individu. Ini. Kalau semua dapat praktik ni, ini cantik lah. Okey. Yang kedua, negara bersatu. Negara bersatu ni maksudnya semua masyarakat tanpa mengira keturunan. Maksudnya kita satu Malaysia lah Setiap ahli menganggap dirinya sebagai rakyat Malaysia. Itu negara bersatu. Seterusnya masyarakat adil. Adil ni apa maksud? Kita faham ni. Adil ni maksudnya kalau kita tengok, kita masyarakat majmuk semua masyarakat ini masyarakat yang mempunyai peluang hak yang sama
untuk menikmati. Dia kata sini kekayaan negara. Bermaksud kita bantulah golongan-golongan yang tak mampu, golongan yang lemah, supaya dia tidak berada terasing dan tidak ditindas dalam suasana masyarakat kita hari ni. Kita bantu, saling bantu membantu, saling sayang menyayangi lah. Okey. Ini masyarakat liberal. Jadi pelajar boleh tengok lah. Ni boleh baca masyarakat liberal. Berkaitan dengan masyarakat liberal. Liberal tu apa? Liberal sini. Bacalah, bebas mengamalkan agama, adat resam, budaya. Masyarakat yang progresif. Apa maksud progresif? Bermaksud kita ni masyarakat yang, senang cerita apa, kita dalam wawasan 2020 kan kita nak maju mengikut acuan sendiri kan. Di sini pun diletakkan, maksudnya kita mengikut kemajuan sains dan teknologi di samping mengamalkan nilai ketuhanan. Pelajar boleh rujuk wawasan 2020. Itu kita nampak di situ pelajar. Okey. Sampai bawah prinsip rukun negara ni pada cikgu pelajar pun dah jelas kan. 5 prinsip. Ini 5 prinsip rukun negara ni. Apa itu kepercayaan kepada Tuhan? Kita tengok balik. Selalu kita baca kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan. Apa benda kepercayaan ni? Kita tengok. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang ini pelajar dia mudah sini. Kita kena faham lah kepercayaan pada Tuhan tu apa. Kita nampak contoh paling mudah kalau kita baca di sini. Cikgu besar kan. Cikgu besar kan di sini, pelajar akan nampak lah. Kalau kita nampak percaya kepada Tuhan, agama itu sebagai panduan. Agama ini panduan utama. Kita ni masyarakat timur yang kaya dengan nilai budi. Kalau kita ni Islam lah. Islam sebagai agama rasmi. Kalau kesetiaan kepada raja, raja merupakan simbol penyatuan dan perpaduan. Ni kita dah belajar dah. Sebab inilah dia kembali kepada atas ni. Sebab apa kembali kepada atas? Sebab kita ini adalah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Jadi kita nampak di situ. Oh, faham cikgu. Baru nampak faham kan? Lepas tu tengok keluhuran perlembagaan. Apa itu perlembagaan? Bezakan perlembagaan dengan kedaulatan undang-undang. Maksudnya perlembagaan, keluhuran ni maksud undang-undang kita ni tinggi. Kita kena hormat. Undang-undang ni berada kepada ketinggian tertentu atau undang-undang. Semua maksudnya kita ni dipelihara oleh undang-undang lah. Seorang itu tidak dibuktikan bersalah sehingga dia bersalah. Itu kita nampak. Kedaulatan maksudnya hormatlah. Kita naklah menghormati undang-undang dan sebagainya. Jadi dengan kita belajar bab ini, pelajar akan jelas dan faham berkaitan apa itu rukun negara, bagaimana rukun negara ini secara jelas dan prinsipnya membantu memastikan negara kita hidup lebih harmoni, masyarakat saling bekerjasama, bersatu padu dan seterusnya dapat memacu negara ke arah negara yang lebih maju. Okey, itu saja last perkongsian kita bab 7. Ada 6 SP, ada 7 video. Okey, terima kasih semua anak-anak.